Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-Mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi an tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Hadirin mukminin rahimakumullah. Kita nak berbicara berkaitan dengan Ramadan dan umat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi minal huda wal furqan. Sebelum tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ni tuan-tuan, setiap kali nak masuk Ramadan, tuan-tuan akan baca ayat ni. Setiap kali nak masuk Ramadan, kita baca ayat ni. Maksud dia orang peringat kepada kita objektif, maqasid, tujuan daripada Allah suruh kita berpuasa. Bukan kita umat yang pertama. Maknanya kita umat Muhammad ni bukan umat yang pertama Allah suruh kita puasa. Tapi Allah Ta'ala kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat yang sebelum daripada kamu pun berpuasa. Musa, umat Harun, umat Zulkifli, umat Ilyasa, umat-umat Nabi sebelum ni, Bani Israel dan sebagainya, mereka pun puasa. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu tujuan Allah suruh kita berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Malam ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan mari kita tengok apa dia makna takwa. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, tafsir Ar-Razi, ja'a fi tafsir Ar-Razi i'lam anna maqam at-taqwa maqamun syarifun. Qala ta'ala inna allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Dalam tafsir Ar-Razi, tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia kata macam ni: ketahuilah sesungguhnya kedudukan takwa adalah kedudukan kepujian. Ada 3 peringkat kan? Islam, penganut dia kita panggil Muslim. Iman, orang yang beriman kita panggil mukmin. Hak tinggi sekali tu nama dia ihsan. Ihsan itulah kedudukan yang paling tinggi, dan ihsan itulah takwa. Orang dia nama muhsin. Orang yang beramal dengan ihsan tu nama dia muhsin. Islam, Muslim. Perempuan, Muslimah. Iman, mukmin. Perempuan, mukminah. Ihsan, muhsin. Perempuan, muhsinah. Saya 3 dah. Muslimah, mukminah, muhsinah. 3 saya dah. Anak saya 3 orang, 4 orang perempuan. 3 orang tu dah mana ni?
Yang kedua nama dia amatullah mukminah, beriman. Hak ketiga nama dia minnatullah muslimah, muslim. Hak kelima nama dia hibbatullah muhsinah, muhsin. Jadi cukup tiga tu tak dapat anak dah. Dia berhenti tuan-tuan. Muhsin, Islam, mukmin, Islam ni yang dalam, iman ni yang dalam, ihsan ni apa? Ihsan ni taqwa. Dan taqwa tu kata Imam Ar-Razi, segi orang lain akan ulas lagi apa dia taqwa. Taqwa ni fa anna maqamat taqwa maqamun syarifun. Kedudukan taqwa tu kedudukan yang paling mulia. Allah Ta'ala kata, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Suratul Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu humul muhsinun. Depa itulah muhsinun. Muhsin ni depa. Tuan-tuan balik ya. Islam rukun dia 5. Semua hak zahir-zahir. An tashhada an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah mesti zahir. Tuqimus salah, mendirikan sembahyang. Tu'tiyaz zakah, bagi zakat. Tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Tahujjul bait, melakukan haji di Baitillahil Haram. 5 ni zahir. Kita puasa secara tunjuk kat orang nampak kata kita puasa. Sebab tu kesalahan bahawa enakmen kesalahan hidayah syariah negeri termasuk negeri Pulau Pinang ni, makan secara umum, makan depan orang bulan Ramadan di siang hari, salah. Makan di rumah, enakmen tak boleh bagi kacau kita. Sebab dia benda yang zahir, dia benda yang zahir. Iman rukun dia 6. Antu'mina billahi, beriman dengan Allah, wa kutubihi, antu'mina billahi wa rasulihi, rasul, wa kutubihi, kitab. Apa tu? Antu'mina billahi wa malaikatihi, malaikat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarri, beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan qadar baik dan buruk, qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Itu dipanggil rukun iman. Ini semua benda dalam. Iman ni tuan-tuan, dia bukan boleh kita pitik tunjuk. Iman ni benda dalam. Iman ni benda dalam, dia bukan benda kita boleh capai, kita boleh pegang. Tak. Siapa tahu kata kita beriman? Siapa tahu kata kita beriman? Hak betul-betul. Hak iman ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam usul salasah, dia sebut macam ni. Iman ni kita beriman kepada Tuhan, kita menafikan syak. Syak sikit pun tak ada. Al-yaqin yunafi asyak. Yakin yang menafikan segala jenis syak. Segala jenis syak. Syak ni sikit pun tak ada. Hatu iman. Siapa yang tahu? Yang tahu ni Tuhan. Cuma secara zahirnya Islam tadi ni, bila dia beriman, dia akan beramal dengan Islam yang zahir tadi. Hak tu ialah dia kata iman itu ma wuqira fil qalbi. Iman itu perkara yang yang terpasang kukuh dalam jantung hati, wa saddaqahul amal, dan dibenarkan dengan amal yang mana? Kerana dia berimanlah dia pergi haji, kerana dia berimanlah dia bayar zakat, kerana dia berimanlah dia puasa bulan Ramadan, pasal dia berimanlah dia sembahyang, pasal dia berimanlah dia berani mengucap 2 kalimah syahadah. Dia sebut kat orang semua, wa ana minal musaku, dia orang Islam. Itu iman ni siapa pun tak dihukum. Iman orang tak dihukum, tapi dia dibenarkan. Tanda dia apa? Tanda dia mau amal. Nabi kata sebagai contoh, Nabi kata antara tanda seorang tu beriman, kamu tengok orang yang berulang alik ke masjid. Idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masajid, kalau kamu tengok ada orang berulang alik ke masjid, main masjid, Isya duduk di masjid, subuh esok mai pula, Zuhur di masjid, Asar di masjid, ya'tadu, dia beradat dirinya dengan masjid. Adat ni maksud dia apa? Berulang. Hak tu dia panggil adat. Adat ni hak berulang. Adat makna dia perkara yang berulang-ulang. Adat kita ni makan nasi, 1 hari bulan pun makan nasi, 3 hari bulan pun makan nasi,
7 bulan pun makan nasi, buka puasa pun tutup nasi, sok tutup pun dengan nasi. Tu dia panggil adat. Kalau hak dia makan sekali sekala, 3 bulan sekali makan kencok, hak tu dia bukan adat. Adat ni hak berulang-ulang. Jadi Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang tu, dia sentiasa beradat ke masjid, orang lelaki beradat ke masjid, berulang alik ke masjid, fashhad lahu bil iman, saksilah dia ni ada iman, kawan ni ada iman, bersaksilah bahawa kawan ni ada iman. Okay. Allah Ta'ala kata, innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama dengan orang yang bertakwa, wallazina hum muhsinun, dan orang yang bertakwa tu itulah muhsinun, itulah muhsin, itulah ihsan. Apa pula ihsan? Ihsan ni malaikat Jibril tanya kat Nabi. Dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, tadi iman kan, Islam dan iman kita dah sebut. Islam hak zahir, iman hak batin. Macam mana nak tahu seorang tu beriman? Dia dibenarkan dengan amalan yang zahir. Ihsan pula apa? Saat dia Sayyidina Jibril tanya kat Nabi, malaikat Jibril, dia tanya kat Nabi, dia kata, akhbirni anil ihsan, bagi tahu kepada saya apa dia makna ihsan. Nabi kata, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu makna ihsan. Kata Nabi, bahawa kamu sembah Allah seakan-akan kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ketahuilah Allah nampak kamu. Itu ihsan. Ihsan ni dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa'bud rabb hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepada kamu yakin. Yakin tu apa? Di kalangan ulama tafsir kata yakin tu ada 2 makna. Yang pertama, yakin makna dia ketetapan hati. Sampai datang ketetapan hati, kita yakin sungguh Allah Tuhan kita. Yakin dengan makna yang kedua, maksud dia mati. Mati ni perkara yang semua orang yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu sehingga datangnya keyakinan kepada kamu. Semua orang percaya atau tak? Yang kata nama mati. Minggu lepas ada satu orang mu'allaf, dia masuk mu'allaf lah, ikut orang Melayu lah. Dia masuk Islam lama lah, dia masuk Islam dekat 20, tapi mengikut takrif orang Melayu. Ikut takrif orang Melayu tu, Sayyidina Abu Bakar mu'allaf. Sayyidina Abu Bakar, dia muda daripada Nabi 5-6 tahun. Dia masuk Islam waktu Nabi umur 40, dia 30 apa? Kita kata 6 tahun, dia 34. Mati umur 63. Dia mati umur 63. Tu kira maklah orang ikut orang Melayu. Orang Melayu ni dalam bab ni kita tak boleh ikut kan. Mu'allaf tu maksudnya orang yang baru jinak-jinak dengan Islam. Ada sahabat dia masuk Islam agak lama, mati minggu lepas. Dikebumikan di kampung dekat dengan Natawi. Saya pergi pengkebumian dia. Kan. Mereka bawa mai ayah dia punya lama mai duduk di kalangan masyarakat Melayu. Dia boleh cakap Melayu, tapi dia buta lah. Dia main duduk sembang pergi sembang mai. Dia kata habuan dia baguslah. Jumaat lepas habuan dia, kita tak tahu lagi habuan kita macam mana. Saya tengok muka Pak Nur ni tak sedap. Habuan dia mati hari Jumaat, eloklah Jumaat. Mati hari Jumaat ni eloklah. Mati hari Jumaat, dikebumikan hari Sabtu. Dia kata eloklah, dia kata kita tak tahu lagi habuan kita macam mana. Saya kata dia Pak Long, tu bila Pak Long pula nak masuk Islam kira habuan masing-masing. Dia kata hidayah tak dia kata hidayah tak main. Kira-kira dengan 20 tahun tu dia duk ajak setiap hari, anak-anak hari dia ajak, tapi tak percaya. Dia kata hidayah tak main. Saya pun pergi pegang, macam dia pun duk pegang, saya pun pegang dada dah. Saya kata Allahumma hdihi, ya Allah bagilah hidayah kat dia. Dia kata jangan jampi apa. Saya kata tak jampi apa, doa bagi Tuhan bagi hidayah kat Pak Long. Dia kata mudah-mudahan lah mustajab doa. Dia kata begitu. Tuan-tuan, dia yakin kita mati. Asal saya dah sebut tu, dia yakin kita mati. Sebab dia kata habuan dia mati elok hari Jumaat. Hari Jumaat mati elok, dia kata. Habuan kita tak benar pula. Lepas tu dia apa mengaku dia tak terima hidayah lagi.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Saya pernah cerita di sini tuan-tuan, muamal dulu ni, ada satu orang pendakwah nama dia Abdul Rahman Antong. Dia ni antara kaedah dakwah dia, dia pakai baju di belakang tu dia tulis ajak masuk syurga. Dia pergi mengaji sampai Kuwait, balik main dia dakwah. Belakang kereta pick up dia tu dia bubuh keranda, dia tulis buat manusia akhirnya kita mati. Dia jadikan mati tu sebagai subjek dakwah dia. Di mana dia cakap benda tu? Dia berdakwah dekat pak dia belas tahun. Pak dia ni Tok Cha, Tok Sami. Tiap-tiap pagi sebelum dia azan, dia akan pergi tanya pak dia, "Hei, tak training lagi ke?" Pak dia kata, "Tak apalah, tunggulah, mana tahu." Tok Cha. Satu hari tu lepas belas tahun dia buat kerja, dia pergi azan subuh, tak gerak pak dia, tak ajak pak dia masuk Islam. Waktu dia sebut la ilaha illallah, rumah dia di Antong, kawasan tu ramai orang yang bukan Islam, dibina masjid dengan bantuan daripada Kuwait. Dia bagi la ilaha illallah, dia terkejut. Pak dia duduk sebelah dia, pak dia duduk tengok, "Hai, hari ni yang tak ajak," dia kata. Dia kata, "Kalau itu bila lagi nak masuk pak?" Dia kata, hari ni hidayah mai dah. Hari yang dia tak pergi ajak, dia pun teriak, mengucap semua, suruh pak dia mandi, dia ajak terus pak dia sembahyang subuh yang pertama. Abdul Rahman Antong ni 2 minggu lepas, Abdul Rahman Antong rahimahullahu ta'ala telah dipanggil balik bertemu dengan Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Poin saya tuan-tuan, semua orang yakin tentang mati. Sebab tu ulama kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin. Makna yakin tu adalah mati. Okey. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di kalangan adalah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat 13. Yang kedua, hatta tadi kata tafsir Imam Ar-Razi. Yang kedua, wa qala Ali bin Abi Talib, berkata Ali bin Abi Talib, "At-taqwa tarkul israri 'ala al-ma'siyati wa tarkul igtirari bit-ta'ati." Pasal apa kita kena puasa? Pasal takwa. Apa makna takwa? Hadis kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata takwa itu ialah tarkul israri 'ala al-ma'siyah, meninggalkan berterusan di atas maksiat. Dia ada dua benda. Satu, tinggal maksiat. Satu lagi, berterusan di atas maksiat. Berterusan di atas maksiat ni tuan-tuan, dia bukan makna buat dosa besar. Dia zina tak buat, besar-besar semua tak buat, ada dosa besar ni, al-kabair ni, dengan mak dia bagi. Tapi ada satu benda yang maksiat, tapi dia berterusan, mengumpat, namimah, mengacung, apa semua tu, hak tu dia berterusan. Kata Sayyidina Ali, takwa tu makna apa? Tarkul israri 'alal ma'siyah, meninggalkan berterusan di atas maksiat. Wa tarkul igtirari bit ta'ah, dan meninggalkan rasa bangga dengan ketaatan. Dia tengok, dia kira aku sembahyang jamaah 5 kali sehari semalam di masjid, kawan tu haram tak pernah main, raya baru nak main. Al-igtiraru bit ta'ah, dia merasa bangga dengan diri dia atas ketaatan. Itu salah. Jadi kata Sayyidina Ali, buat maksiat, tinggal berterusan maksiat, dan juga tinggal merasa berbangga dengan taat. Itulah makna takwa. Pasal apa kita suruh puasa? Kita disuruh puasa untuk dapat bintang ni, bintang takwa. Apa dia bintang takwa? Ikut tafsiran Sayyidina Ali, tinggalkan perlakuan berterusan di atas maksiat, dan tinggalkan perlakuan berbangga dengan taat, berbangga dengan ibadah. Okey. Hasan Al-Basri pula kata, qala Al-Hasan Al-Basri, telah berkata Hasan Al-Basri, at-taqwa alla takhtara 'ala Allah siwa Allah wa ta'lamu anna al-umur kullaha bi yadillah. Hasan Al-Basri ni Sayyidina Ali dan sahabat. Hasan Al-Basri ni siapa? Generasi tabi'in. Hasan Al-Basri, dia kata takwa bahawa kamu memilih Allah, memilih segala-gala perintah Allah siwa Allah. Maksud dia,
Kalau nak ada pilihan pun, kedua-dua tu urusan Allah. Kita hanya memilih dalam suruhan Allah, kita tidak memilih luar daripada suruhan Allah. Contoh dia macam ni. Apa suruhan Allah? Suruhan Allah adalah sembahyang. Okey, kita ambil contoh sembahyang. Suruhan Allah adalah puasa. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, Allah Ta'ala suruh kita puasa, dan banyak lagi lah suruhan-suruhan yang lain. Tapi Allah Ta'ala bagi pilihan kat kita dari segi waktu, dari segi kelebihan puasa, dari segi waktu. Kita boleh sembahyang Zuhur masuk 1.25. Satu apa? Tak apalah, masuk waktu Zuhur 1.30 kita kata. Masuk 1.30, kita boleh sembahyang 1.32. Kita boleh sembahyang 1.35. Kita boleh sembahyang 3 suku. Kita boleh sembahyang pukul 4. Kan ada waktu yang kita panggil, ini waktu fadilat, ini waktu haram, ini semua waktu-waktu tu kan. Kita pilih masih dalam waktu. Kalau nak pilih, bukan antara pilih tinggal sembahyang ataupun sembahyang, tak. Tapi kalau nak pilih pun, pilih sama-sama perintah Allah, antara nak sembahyang di awal waktu dengan sembahyang di tengah waktu dengan sembahyang di hujung waktu. Itu ya. Itu makna takwa. Puasa, tuan-tuan, sebaik-baik puasa, kita buka puasa dengan dibenarkan kita buka puasa dengan makanan yang mewah. Dibenarkan kita buka puasa dengan makanan yang sederhana. Tapi sebaik-baik buka puasa adalah ayam dan juga tamar. Kalau kita nak pilih ni, kita pilih di kalangan dua. Hari ni kita pilih makan nasi mandi. Esok kita pilih untuk makan nasi kaumo. Lusa kita pilih untuk makan, kira nasi kan, bahasa Melayu, adat Melayu kan, kira tu. Maknanya kita pilih saja. Ada hari yang kita pilih untuk berbuka hanya dengan ayam dan juga sebiji tamar. Pilih di antara yang mana yang afdal, yang mana yang fadilat saja. Itu takwa. Bukan pilih antara nak taat dengan Tuhan dengan nak tinggalkan taat Tuhan. Bukan itu. Wa ta'lam, dan mengetahui annal umur kullaha biyadillah, bahawa segala urusan ni semuanya berada di bawah genggaman Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula kata Hasan Al-Basri. Berkata Ibrahim bin Adham pula, ni seorang ulama ar-raqaiq, ulama yang berkaitan ilmu hati ni. Dia kata apa? At-taqwa alla yajidal khalqu fi lisanika aiban walal malaikatu fi af'alika aiban wala malikul arsy fi sirrika aiban. Hadis ini Ibrahim Adham ni, dia pasal dia duk bincang tentang hati ni, tentang dalam ni, tentang jiwa ni. Dia kata apa? Tuan-tuan tengok. Dia kata manusia takwa itu bahawa makhluk tak jumpa pada lisan kamu aib. Makna dia, secara umum je, manusia kenal kita hak ni bukan jenis lisan kotor. Tak. Lisan kotor tu cakap bohong dan dusta dan sebagainya lah, maki hamun. Tak. Lisan kita terpelihara. Manusia akan berasa terpelihara daripada lisan kita. Siapa dia Muslim yang sebenar? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Seorang Muslim yang benar adalah Muslim lain berasa selamat daripada lidah dan tangan dia. Lidah dia tidak menyakiti orang. Makhluk tak jumpa keaiban pada lidah dia. Tak ada benda bohong, tak ada benda maki, tak ada benda yang menyebabkan tercetusnya pergaduhan di kalangan masyarakat. Itu takwa. Kata Ibrahim bin Adham. Dia kata walal malaikatu fi af'alika aiban, dan malaikat tak jumpa pada kelakuan kita akan keaiban. Malaikat tak jumpa benda-benda yang aib dalam perlakuan kita. Itu takwa. Dan dia kata yang ketiga, wala malikul arsy fi sirrika aiban, dan malaikat al-arash, hamalatul arash, dia tak jumpa pada rahsia kita keaiban. Makna dia sama saja. Makhluk nampak benda yang zahir, memang dia ni tak ada aib. Malaikat nampak benda yang batin pada af'al dan perbuatan kita, tak ada nampak keaiban, tak ada nampak kesalahan.
dalam masa yang sama malaikat penanggung arash tak jumpa keaiban dalam perkara yang sir kita, dalam perkara yang rahsia kita itu. Itu kata Ibrahim Adham, itulah yang dikatakan dengan taqwa. Wa qala al-Waqidi, dan telah berkata Imam Al-Waqidi, at-taqwa an-zayyina sirraka lil haqqi kama zayyanta zahiraka lil khalqi. Dia kata, dan dikatakan takwa itu ialah bahawa kamu menghiaskan rahsiamu dengan rahsiamu kepada al-haq, kepada Allah, sebagaimana kamu menghiaskan zahirmu untuk makhluk. Maksud dia, apa dia takwa? Takwa ni baik zahir, baik batin. Kita mengindahkan perkara yang rahsia kita dalam ni. Indah perasaan kita, kita memperindahkan sebagaimana kita memperindahkan luar kita untuk manusia tengok. Manusia tengok kita baik, dalam kita pun baik. Zahir kita baik, dalam kita pun baik. Dan itu tujuan takwa. Itu makna takwa, dan itulah takwa, itulah tujuan Allah suruh kita berpuasa. Sebab itulah pada waktu kita duduk seorang-seorang, kita tak makan. Pasal apa? Kita sedang memperindahkan, kita sedang memperindahkan batin kita. Bila kita keluar di depan orang, kita tak makan. Sedangkan waktu kita duduk di rumah seorang-seorang, siapa pun tak tahu kata kita tak makan. Kita duduk di rumah, perkara yang dilarang dalam berpuasa ni, bahawa istimtak dengan isteri ataupun isteri beristimtak dengan lelaki, dengan suami. Itu tak boleh. Bersorak-sorak tak boleh. Tak boleh itu ketika duduk di depan orang pun tak boleh. Ketika duduk seorang-seorang berdua-duaan di rumah pun dia tak buat. Itulah makna takwa, kata Imam Al-Waqidi. Dan pasal apa dalam puasa Ramadan ni ada nilai takwa tu? Pasal antara benda yang kita boleh buat dalam hidup kita ni, boleh sama antara rahsia kita dan terbuka kita ni adalah dalam puasa. Adalah dalam puasa. Sebab tak ada siapa pun tahu. Kita makan, kita tinggalkan minum, kita tinggalkan gerakkan syahwat tu, siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Dan kita tetap tinggal, kita tak makan selagi mana tak masuk waktu. Selagi mana tak masuk waktu. Lalu perkara-perkara yang lain pun, di depan zahir pun, kita akan samakan juga antara benda yang sir, benda yang rahsia, yang orang tidak tahu, dengan benda yang terbuka. Tuan, kita kadang-kadang kita boleh berpuasa, tapi bukan kita lah, mudah-mudahan bukan kita. Ada orang yang dia boleh berpuasa, tapi dia tak boleh bertakwa kepada Allah dalam perkara-perkara yang lain. Dia sebut, tuan-tuan, lama dah, saya ingat 20 tahun dah kot jenis buka puasa atas jalan ni. Jenis buka puasa atas jalan lebih pada 20 tahun dah kot. Buka puasa berkata lah. Saya pernah buka puasa, tuan-tuan, satu orang dengar azan dah, tengok jam dia tanya dekat bini dia, masuk waktu ke tak ni? Azan radio pun keluar dah masa tu. Dia tanya kat bini dia, masuk waktu ke ni? Bini dia nampak macam tak apa nak masuk waktu lagi dia dah, jam dia. Tak apa, kita tunggu sampai yakin betul-betul ikut jam kita. Takwa. Hak tu bukan takwa, tu bodoh. Pasal apa bodoh? Kita tengok tu dia dengan tudung tak pakai, dengan seluar ketat. Tak apalah, nak puasa tu bagus. Tapi makna puasa yang sebenarnya bukan pergi duduk tunggu saat-saat akhir tu sampai duduk berkira. Dia kata saya lepas tu ada silap ke macam mana ke. Hak silap tu mereka tanggung. Kalau mereka silap, kecuali lah mereka pergi silap azan tu pukul 6 suku. Lagi sejam lebih lagi nak masuk buka puasa, mereka dah azan dah. Hak tu kena tanya lah. Mungkin muazzin tu ada 3 suku ke, manyau ke, tidur lepas azan ke, bangkit tersilap ke, boleh jadi semua. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kata Imam Al-Waqidi, kita menghiaskan batin kita, yang rahsia kita, sama macam kita menghias yang zahir kita. Dan dikatakan at-taqwa alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Apa makna takwa? Allah Ta'ala tak pernah melihat kita dalam perkara yang dia larang secara sengaja.
dalam perkara yang dia larang. Makna kita ni tak pernah duduk tempat-tempat maksiat. Kita tak pernah duduk tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nak tutup makna takwa ni, al-muttaqi, orang yang bertakwa itu, man salaka sabilal mustafa, orang yang mengikut jalan Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nabadha ad-dunya wara'al qafa, dan dia meletakkan kepentingan dunia di belakang dia, wa kallafa nafsahul ikhlas wal wafa, dan dia memberatkan kepada diri dia sendiri ikhlas. Ikhlas ni perkara yang susah, tapi dia memberatkan kepada diri dia. Wajtanabal haram wal jafa, dia meninggalkan perkara yang haram dan perkara yang dilarang. Walau lam yakul lil muttaqi fadilatun illa ma fi qawlihi ta'ala kafahu, kalaulah tak ada apa-apa kelebihan orang yang bertakwa melainkan apa yang ada dalam ayat Al-Quran, hudan lil muttaqin, Al-Quran itu memberi hidayah kepada orang yang bertakwa, dan saya sudah cukup untuk dia. Li'annahu ta'ala bayyana anna Al-Quran hudan linnas fi qawlihi ta'ala, kerana Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Allah Ta'ala kata bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Summa qala ha huna, kemudian Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, innahu hudan lil muttaqin, Al-Quran adalah hidayah untuk orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Fahadha, maka ini menjadi bukti, yadullu ala anna al-muttaqina hum kullun nas, faman la yakunu muttaqiyan ka'annahu laysa bi insan. Ini menjadi bukti bahwasanya dia ada dua ayat kan. Ayat kedua Allah Ta'ala kata hidayah untuk orang yang bertakwa. Ayat 185 Allah Ta'ala kata Al-Quran ni hidayah untuk manusia. Maka kata Syekh, ayat ini menjadi bukti bahwasanya semua manusia boleh capai kepada makam takwa. Cuma makam takwa semua orang boleh capai. Antara pelatihan dia adalah melalui puasa. Dan siapa yang tak jadi orang yang bertakwa, hakikat dia bukan manusia. Pasal Allah Ta'ala kata apa? 184, orang yang berpuasa menyebabkan dia bertakwa. Tempat petunjuk orang yang bertakwa ni di mana? Al-Quran. 185 Allah Ta'ala kata surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata Al-Quran ni fungsi dia hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Makna dia apa? Dia petunjuk kepada manusia, dia petunjuk kepada orang yang bertakwa. Secara umumnya, perkataan umumnya adalah manusia. Perkataan yang lebih khususnya adalah manusia yang bertakwa, dengan makna dia tak menjadi hidayah kepada manusia biasa. Maka manusia biasa, manusia tanpa takwa itu, secara hakikatnya dia bukan insan yang kamil, dia bukan manusia yang sempurna. Itu kata apa nama? Kata As-Salayat. Waja'ah dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Muhammad Ibn Utsaimin, idza ra'aita qad manna Allahu 'alaika bi fahmi kitabihi wal 'amal bih fa'lam annaka mimman minal muttaqin, lianna Allah qala hudan lil muttaqin. Fa idza ra'aita min nafsika anna Allah manna 'alaika bil 'ilmi wal 'amali bi kitabihi fa abshir fa innaka min muttaqin. Dalam tafsir Ibn Utsaimin kata, kalau kamu lihat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu untuk faham kitabnya dan beramal dengannya, maka ketahuilah siapa kamu. Kamu adalah orang yang bertakwa. Kerana Allah Ta'ala kata hudan lil muttaqin, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wa idza ra'aita min nafsik anna Allah manna 'alaika bil 'ilmi wal 'amali bi kitabih fa abshir fa innaka biqin. Kalau kamu tengok dalam diri kamu, Allah Ta'ala bagi kepada kamu kekuatan untuk memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, maka bergembiralah, ketahuilah sesungguhnya kamu adalah daripada kalangan orang-orang yang bertakwa. Wala, dan berkata Syekh Utsaimin juga, idza ra'aital ghafalah wa 'adam intifa' bil Quran fahzir fa inna hadha yadullu ala naqsi taqwaka
فلأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك. ويتفرق على هذا أيضا الحث على التقوى وأنها سبب للاهتداء بالقرآن، وأنك كلما اتقيت الله ازددت انتفاعا بالقرآن واهتداء به. Dia kata, kalau kamu nampak dalam diri kamu ni ghaflah ni mana lupa, kira ghaflah, wa adamul intifa', dan tidak mengambil intifak dengan Al-Quran, tak mengambil manfaat dengan Al-Quran, awasi, itu petanda bahawa takwa kamu berkurangan. Kalaulah takwa kamu itu sempurna, nescaya Al-Quran akan menjadi petunjuk untuk kamu. Dan bertakwa juga adalah sebab untuk mendapat hidayah dengan Al-Quran. Setiap kali kita menambahkan takwa, izdad, dan bertambahlah manfaat kita dengan Al-Quranul Karim. Hadirin mukminin rahimakumullah, itu perbincangan tentang takwa, makna-makna takwa. Mari kita simpul apa dia makna takwa. Takwa itu tuan-tuan, secara mudahnya kita ambil apa yang disebut oleh Al-Imamul Waqidi, batin kita sama dengan zahir kita. Batin kita takwa, takut kepada Tuhan, zahir kita takut kepada Tuhan. Dan itulah penyebab Allah suruh kita berpuasa. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Hadirin mukminin, yang kedua, masih dalam tajuk takwa ni, tuan-tuan, ada beberapa khabar gembira kepada orang yang bertakwa. Ada beberapa khabar gembira kepada orang yang bertakwa. Malam ni saya nak pilih daripada kitab ni 3 benda. Khabar gembira dipanggil al-basyair kepada orang yang bertakwa. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 282. Allah Ta'ala kata, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kamu ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kamu ilmu. Tuan-tuan, dalam hidup kita tuan-tuan, ada satu yang dipanggil dengan kita mendapat melalui perjalanan hidup. Melalui belajar, tetapi melalui perjalanan hidup. Perjalanan hidup dia buka, Allah Ta'ala buka kepada kita. Allah Ta'ala buka kepada kita. Dia main daripada mana? Dia main daripada takwa. Saya tunjuk contoh kat tuan-tuan. Satu orang dah mati, satu orang dah hidup. Orang masih hidup. Kedua-dua tokoh ni saya pernah jumpa. Satu tokoh nama dia Syekh Wahbah Az-Zuhaili, orang Syria, matilah. Dia ni tuan-tuan, dia karang 2 kitab tafsir. 2 kitab tafsir, bukan satu jilid, banyak jilid. Dua-duanya lengkap 30 juzuk. Satu nama dia Tafsir Al-Munir, satu lagi nama Tafsir Al-Wasit. Kalau kita pergi buka Al-Munir, kita pergi buka Al-Wasit, dia bukan ulang benda yang sama. Dia buka. Saya tanya dia masa jumpa dengan dia, saya kata saya tak baca 30 juzuk tafsir tuan, tafsir Syekh, saya tak baca semua. Tapi saya baca, nak jadi bahan-bahan kuliah ni, bila baca, oi, tang ni jumpa satu pengajar hebat, mai tang ni lagi hebat. Hak ni pandang dari sudut bahasa, hak ni pandang dari segi sejarah. Saya tanya dia, saya kata mai tang mana Syekh? Mai tang mana? Syekh kata Allah, wallahi saya tak tahu, dia kata. Tapi mudah-mudahan saya termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Allah janji, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, ilmu Allah Ta'ala akan ajar kepada kamu.
dia main melalui ilham, dia main melalui ilham asasnya. Lepas tu dia pergi kaji, dia pergi buka, dia tengok Allah Ta'ala buka kepada dia yang cukup jelas. Seorang lagi tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok pagi-pagi, cukup bermanfaat tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada kerja apa, tuan-tuan boleh buka pagi-pagi Bambrong. Bambrong tu maksud dia pembangunan dalam bahasa Siam, tapi ejaan Rumi Bambrong, B-A-M-B-R-O-N-G, Bambrong Islamic School. Tiap-tiap pagi lepas sembahyang subuh, Syekh Ismail Lutfi hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara dia. Saya ada lagi salah seorang daripada ulama Fatani. Dia ni adalah rektor Universiti Fatani. Dia banyak buat projek untuk manfaat orang Islam. Bank Islam Thailand tu, Bank Islam, dia bermula daripada satu projek yang dia buat, nama dia Muamalat. Lepas tu dia buat di bawah grup dia buka koperasi, bank koperasi. Ada Ibnu Auf, ada Ibnu Affan, banyak di selatan Thailand. Kemudian dia buat universiti. Lalu dia sedang menyiapkan sebuah hospital wakaf di nama satu bandar, tak besar mana, nama Bandar Patani Jaya. Bandar Patani Jaya, ataupun dalam bahasa Arabnya Madinatus Salam. Tuan-tuan, dia punya pemaju dia daripada Malaysia, daripada Negeri Sembilan, Unity College Unity tu, dia ada satu syarikat construction, dia lah yang buat projek di sana, wakaf sepenuhnya. Kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan melalui Jalan Patani tu, tuan-tuan masuk melalui Bukit Hitam, lebih kurang 45 km kona kanan, tu nama dia Lebuh Raya nombor 1, Lebuh Raya Asia. Lebuh Raya tu kita boleh pergi terus sampai ke Sempadan Golok. Kona tu, tuan-tuan naik Lebuh Raya tu, ikut terus saja, tuan-tuan akan lalu di sebelah kanan dia, selepas Bandar Patani tu ada satu kawasan Madinatus Salam. Lah ni antara yang dah siap dah masjid, ada perumahan, taman perumahan, ada satu mall besar, nama dia Asia Mall. Tengok belah kanan, dia warna macam, dia buat macam pasar raya besar. Syekh Ismail Lutfi, dia adalah satu orang tokoh hebat, hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara dia. Tuan-tuan, dia menulis tafsir Al-Quranul Karim. Apa yang dia tulis dia ajak sendiri. Tiap-tiap pagi tuan-tuan boleh tengok. Kalau tak salah saya di surah Al-An'am yang kejap. Tiap-tiap pagi 45 minit, 40 minit, kadang-kadang setengah jam, setiap pagi melalui FB page dia, Bambrong Islamic School. Tuan-tuan boleh tengok dalam bahasa Melayu. Cuma kadang-kadang dia selip sikit bahasa Siam. Dia ni tuan-tuan, saya pernah tanya dia tulis, kita baca tafsir dia Az-Zikrul Hakim, tafsir dia nama dia Al-Bayan, banyak mengambil manfaat daripada dia. Saya tengok macam kadang-kadang saya terlibat dalam menterjemahkan beberapa buah buku dia. Bagi jadi edisi Malaysia lah, daripada bahasa Melayu ke bahasa Melayu, dia tulis dengan tulisan Jawi, dan kebanyakannya istilah-istilah Arab tu dia tak ubah, lihat tu kita ubah. Ada 2-3 buku, termasuklah jawapan yang bermanfaat bagi persoalan 2 kali sunat qabliyah Jumaat, dan juga azan 2 kali. Waktu Syed Sirajuddin, Tengku Syed Sirajuddin nak jadi agung dulu ni, dia pergi sembahyang yang pertama, sembahyang Jumaat di Pulau Pol. Sembahyang tengok di sana diperoleh azan 2 kali ni, ada kan boleh dia azan sekali, dan yang kedua yang diperoleh azan sembahyang Jumaat, diperoleh tak ada sembahyang qabliyah Jumaat. Jadi bila dia tengok sana, dia terkejut, dia balik tanya pandangan daripada Syekh Lutfi. Dia jawab agak tebal lah tu, dia buat pandangan mazhab Syafi'i, semua mazhab. Syekh ni tuan-tuan, setiap kali kita bekerja dengan dia, kita maksudnya kita menterjemah kat dia, kadang-kadang setiap kali macam ada idea baru. Kata Syekh, lihat saya Nabi kata dia kata kat saya, tuan, setiap kali saya baca macam kali pertama baca 6,300 ayat Quran tu, setiap kali dia baca, dia kata macam pertama kali baca. Dan itulah makna pada saya, makna yang Allah Ta'ala kata wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajar kepada kamu ilmu.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjanjikan kasih sayang untuk orang yang bertakwa. Kalau Allah Ta'ala kasih, kalau Allah dalam hidup kita di dunia, tuan-tuan, kalau semua orang benci kita, Allah kasih, apa lagi? Kalau kita duduk dalam keadaan semua orang kasih dan itu tak mungkin, Allah Ta'ala benci, apa guna? Apa guna? Allah Ta'ala menjanjikan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertakwa. Antaranya dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala kata, fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang bertakwa. Wa takarrara ta'kidu dhalikal hubb fil Qur'anil Karim. Berpuluh kali Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quranul Karim. Faman ahabbahu Allah, maka orang yang dikasihi oleh Allah, faqad faz, dia akan berjaya. Ja'alanallahu minhum, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang dikasihi oleh Allah, di kalangan orang yang bertakwa. Wurida fi surati Ali Imran qauluhu ta'ala, terdapat dalam surah Ali Imran firman Allah Ta'ala, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan siapa yang menunaikan janjinya, menepati janjinya dan bertakwa, sesungguhnya Allah amat kasih, amat cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala amat kasih kepada orang yang bertakwa. Puluhan kali Allah Ta'ala janjikan apa? Kasih sayang Allah untuk orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kalau Allah kasih, itu adalah puncak ketenangan dalam hati kita. Orang yang Allah Ta'ala kasih, macam-macam cara Allah Ta'ala tunjuk, tuan. Saya nak sebut kat tuan-tuan, jalan untuk pergi ke syurga bukan satu, tuan-tuan. Jalan untuk pergi ke syurga bukan satu. Ada orang yang dengan ilmu, ada orang menjadi penyebab ilmu itu dibaca. Mudah-mudahan itu jalan ke syurga. Ada 30 tahun lepas, tuan-tuan, satu orang dia buka kedai buku. Dia start kedai buku Arab ni. Buku-buku Arab ni. Kedai buku-buku Arab ni dia buka, dia start. Kecil lah, dekat Perudah. Orang tu kata, apa? Buku Arab baju yang kat besar. Lepas tu dia makin besar. Makin besar. Lepas tu lah dia ada 2 cawangan. Dia buka 2 cawangan. Dia duk rajin sebut, dia kata nak mengajar, dia mengaji Azhar, nak mengajar, dia kata dia tak ada kepetahan nak apa, nak menulis skrip. Dia jadi perantara untuk orang dapat ilmu. Dia tulis buku, ada apa-apa, dia cetak buku, dia bawa main buku Arab dia di sini, dia cari orang terjemah dan sebagainya. Dia menjadi perantara kepada orang mendapat ilmu. Mudah-mudahan hari ini tanda husnul khatimah. Allah Ta'ala ambil dia pagi Jumaat, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi tuan-tuan, jalan untuk mendapat syurga pelbagai. Atas nama ilmu itu saja, orang yang memudahkan pengajian, orang yang mengajar, orang yang main dengar, orang yang sebang, orang semua insya-Allah termasuk dalam makna jalan untuk ke syurga Allah. Dan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang kasih kepada orang yang bertakwa. Yang ketiga untuk malam ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala menjanjikan khabar gembira yang namanya wilayah perlindungan. Allah akan melindung orang yang bertakwa. Kalau Allah lindung orang yang bertakwa, siapa yang boleh lawan dengan Allah? Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, kalau dia hantar main tentera, tentera Allah, tuan-tuan, dia main bukan dalam bentuk yang kita nampak macam hebat dah. Dia hantar main tentera. Waktu Nabi nak keluar berhijrah, tentera Allah nama apa? Mengantuk. Allah Ta'ala lindung Nabi. Dia pergi kepung rumah Nabi. Nabi keluar dalam keadaan yang cukup selamat. Nabi pergi lusuk, Nabi pergi apa nama, sembunyi, latu-latu. Nabi pergi sembunyi, tuan-tuan. Nabi pergi sembunyi di gua. Gua tu kecil yang disebut law ra'a ahaduhum tahta rijlaihi la ra'ana.
Sayyidina Abu Bakar kata, kalau salah seorang daripada ramai-ramai yang main kepung gua tu, mereka tengok lagu tu ke bawah, mereka akan nampak kami. Oh, kecil. Tapi Allah Ta'ala hantar main tentera Allah. Nama dia apa? Nama dia Malah. Main sampai dekat 40 orang. 40 orang Malah. Wah, tak ada siapa pun picak nak minum. Allah akan melindung orang-orang yang bertakwa. Dan cara perlindungan Allah, kadang-kadang hantar main makhluk yang bernama rama-rama, kadang-kadang hantar main makhluk yang bernama Malah, kadang-kadang hantar main yang bernama mengantuk dan sebagainya. Allah Ta'ala bantu. Allah Ta'ala menjanjikan wilayatullah lil muttaqin, perlindungan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-19, wa inna lil-zalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya bagi orang yang zalim itu ada pelindung sesama mereka. Orang zalim dia akan pelindung orang zalim, tapi Allah Ta'ala bagi jaminan wallahu waliyul muttaqin. Allah adalah yang maha pelindung kepada orang yang bertakwa. Kalau Allah lindung kita, siapa yang boleh kacau kita? Tak ada siapa boleh kacau kita. Kalau Allah lindung kita, tak ada siapa boleh memudaratkan kita. Kalau Allah yang membantu kita, tak ada siapa pun yang boleh mengacau kita. Jadi tuan-tuan, itu 3 dan banyak lagi sebenarnya dalam surah Al-Hijr. Allah sebut dalam surah At-Tur, Allah Ta'ala sebut innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Dalam surah Al-Mursalat Allah Ta'ala sebut innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Dan banyak Allah Ta'ala sebut ganjaran untuk orang yang bertakwa. Saya sengaja ambil 2 tajuk ni tuan-tuan. Yang pertama, saya ambil tentang perbincangan para sarjana, para ulama kita dulu tentang siapakah yang dimaksudkan sebagai muttaqin. Yang kedua, kita ambil basyair, khabar gembira malam ni 3 yang Allah Ta'ala sebut terhadap orang yang bertakwa. Allah Ta'ala akan mengajak kita wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah kasih kepada orang yang bertakwa cinta Allah, cinta yang abadi, itu dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu namanya perlindungan. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah pelindung untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita nak kaitkan dengan apa yang dipanggil sebagai Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak itu jalannya adalah objektifnya Allah Ta'ala suruh kita berpuasa untuk menggapai takwa. Ramadan jangan lekang daripada 3. Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quranul Karim, dan yang ketiganya adalah doa. Ramadan jangan lekang daripada 3 benda ni. Puasa dengan puasa paling berkualiti, Al-Quranul Karim, sama ada tilawah, sama ada hafal, sama ada tadabbur, sama ada ambil untuk beramal dengan Al-Quranul Karim. Jangan pisahkan hidup kita daripada Ramadan, hidup kita dalam bulan Ramadan daripada Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya doa, kerana Allah Ta'ala menutup ayat berkaitan dengan puasa itu 184 dan seterusnya. Surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Ta'ala kata, apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang aku, bagi tahulah aku terlalu dekat. Aku menerima permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepada aku. Doa ada kaitan dengan Ramadan. Sayyidatina Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau ditakdirkan saya terjumpa dengan Lailatul Qadar, saya nak buat apa? Nabi kata, fa'akthiru minad du'a, perbanyakkanlah doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa dalam bulan Ramadan. Doa kita boleh minta dalam apa bahasa sekalipun. Ta'ala akan marah kepada orang yang tidak berdoa. Sebagaimana kata syair, wa badul insan hina yas'alu yaghdab wallahu hina la yus'alu yaghdab. Manusia ni tuan-tuan, kalau kita banyak minta kat dia, dia akan cemuih, dia akan marah kat kita.
Adapun Tuhan, dia akan marah kepada orang yang jarang-jarang meminta. Mintalah kepada Allah melalui doa, dengan doa yang maksud. Saya nak sebut kat tuan-tuan, paling-paling tidak kita baca doa fajar, paling-paling tidak kita baca azkar sabah dan petang, azkar pagi dan petang, yang ataupun dalam setengah versi dipanggil dengan al-ma'surat. Doa-doa ini dalam bulan Ramadan al-Mubarak, Allah Ta'ala menjanjikan penerimaan doa daripada hamba yang mahu berdoa. Ramadan puasa, Ramadan Al-Quran, Ramadan adalah doa. Dan sudah tentulah kita akan menutup Ramadan dengan beriktikaf, salah satu daripada penyuluh hidup seorang Muslim. Mudah-mudahan Allah ampun kita, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.